Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah SWT pilih kita untuk kita muzakarah hadis. Jadi kita sambung Jami' Tirmizi hadis nombor 50. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi nadhi ba'da al-wudu. Bab pada merenjis selepas wudu. Itulah. Wa bi sanadil muttasilina ila al-imam Humam al-Hafiz al-Hujja Abi Isa Muhammad ibn Isa الترمذي الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا نصر بن علي الهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتظر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمد يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال وفي الباب عن أبي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري. وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. Nabi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah datang kepada aku. Lepas itu Jibril berkata, wahai Muhammad, apabila kamu telah berwudu, fantadhah, maka hendaklah kamu renjis. Okey, maksud dan hikmah. Okey, maksud renjis ni ialah percik, renjis kan, percikkan air ke tempat pakaian yang setentang dengan kemaluan. Kain pelekat. Habis kita wudu, selok sikit, buka kain pelekat tu, lepas tu ambil air, lepas tu buat macam tu dekat depan kemaluan tu, depan zakar tu. Sebab apa? Ilat dia tadi dia suruh fantadhih, hendak renjis depan kemaluan. Hikmah sebab apa? Supaya hilang was-was, supaya menghilangkan was-was. Kadang-kadang seorang tu dia was-was keluar basahan daripada zakar dia kan. Lepas tu bila dia renjis, maka dekat depan tempat tu basah dengan air renjis. Bila depan kain depan kemaluan tu dah basah dengan air renjis, jadi was-was hilang. Sebelum ni kita ingat kalau ada basah mesti basah air yang keluar daripada zakar kan. Ada. Buka kain sel apa? Tu depan seluar tu, tempat zip tu kan. Renjis depan tu. Ambil air sikit, lepas wudu tu buat macam tu je dah, senang-senang. Hikmah dia supaya menghilangkan was-was. Was-was apa? Kadang-kadang kita rasa macam keluar lebih-lebihan basah daripada zakat. Bila renjis depan tu dah basah dah. Jadi automatik kita tak akan kata yang basah tu basah yang keluar daripada zakat. Basah tu basah dengan sebab kena renjis. Walaupun hadis ni ya, 50. Tak ada Ustaz. 49 terus 52 tak? 51 ya. Yang baru bagi tu? Yang baru ni 57, 58. Betul Ustaz? Ke ataupun ke terbalik ke? Ustaz saya tengok. 56, 60, 61. Ada? 9, 51. Terus tu 50 Tak ada. tak ada. Kalau muka belakang tak ada lah. Kalau macam ada 57 kan? mungkin tak ada. Tak ada. Kiki hadis ni tak ada lah ni. Tak ada. Tak ada, tertulis sikit lah. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ani Jibril faqala ya Muhammad, Ja'ani Jibril faqala ya Muhammadu idza
idza tawadda'ta idza tawadda'ta fantadhir. Okey, hadis walaupun hadis ni dhaif, tapi dari segi nak ambil hikmah untuk hilangkan was-was tu tak apa. Rinjis berapa kali? Ya, Rinjis itu berapa? dia tak bagi tahu lah berapa kali. Dia bagi yang tu, idza tawadda'ta ja'ani Jibril faqala, telah datanglah kepada aku Jibril alaihi wasallam, faqala, Jibril kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza tawadda'ta, apabila kamu dah berwuduk, fantadhir, hendaklah kamu rinjis. Itu salah satu kefahaman, salah satu syarah daripada hadis ni ialah rinjis tu apa? Rinjis tempat dia setentang dengan kemaluan. Hikmah dia, ilat dia sebab apa? Supaya menghilangkan was-was. Was-was yang mana? Was-was yang datang apabila mungkin seorang tu dia rasa keluar basah daripada zakat dia. Jadi bila depan kain yang depan zakat tu dah basah dah, jadi dia tak boleh lah nak was-was kata basah tu ialah yang keluar daripada zakat dia. Basah tu ialah dari sebab kena rinjis. Sebab dalam hadis ni ada Al-Hasan bin Ali Al-Hashimi, dia ni mungkarul hadis. Sebab tak pelan-pelan tulis, kita baca jalan pelan-pelan. Bab ma ja'a fi isbaghil wudu, bab pada menyempurnakan wudu. Wa bihi qala haddatsana Ali ibn Hujr qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Ala ibn Abdul Rahman an Abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. قال إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك رباط. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلك رباط ثلاثة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الخرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. Hadis daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, nakkah aku tunjuk kepada kamu satu perkara yang menghapuskan dosa, lepas itu perkara itu akan mengangkatkan darjat. Satu perkara yang menghapuskan dosa dan mengangkatkan darjat. Itu sahabat kata, bahkan iyalah Rasulullah, bala ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, hendaklah kamu menyempurnakan wudu di atas perkara yang dibenci, dan banyak langkah ke masjid dan tunggu sembahyang selepas solat. Itu ialah riba. Okay. Maksud isba'ul wudu alal makari ni, hendaklah kamu menyempurnakan wudu di atas perkara-perkara yang dibenci ni. Maksudnya hendaklah kamu berwudu walaupun kamu tak suka kena air pada waktu itu. Itu antara perkara yang menaikkan darjat dan menghapuskan dosa. Berwudu pada ketika tak suka kena air. Berwudu macam air itu sejuk ke, malah pagi-pagi nak kena air, malah sejuk, waktu tu orang panggil apa? Isba'ul wudu alal makar, di atas perkara yang benci. Maksud perkara yang dibenci pada waktu yang tak suka kena air. Okay. Lepas tu banyak langkah pergi masjid, tak ada masalah ni. Ambil side jauh sikit ke, ataupun pergi masjid dengan jalan kaki pergi awal-awal. Lepas tu tunggu sembahyang, selepas sembahyang fadhalikumur riba, itu ialah riba. Nabi kata tunggu sembahyang sampai sembahyang, maghrib sampai isyak, kita tunggu kat masjid tu ialah riba. Riba ni kenapa riba? Riba ni macam kalau bahasa mudah-mudah, riba ni yang macam army jaga apa? Sempadan negara tu. Itu riba, jaga sempadan. Okey, riba. Jadi Nabi kata tunggu sembahyang sampai ke satu sembahyang lagi, itu ialah riba. Itu ialah seolah-olah macam jaga sembahyang. Apa kefahaman daripada perkataan sabda Nabi SAW ni? Maksud dia, riba ni makna dia ialah menjaga ataupun menahan. Riba ni maksud dia menjaga ataupun menahan riba. Jadi perbuatan seseorang menunggu sembahyang
sampai sembahyang yang satu lagi itu ialah menjaga ia daripada dia melakukan maksiat. Kata itu maksud Nabi. Fadzalikumur ribat. Perbuatan seorang tunggu maghrib sampai ke isyak tu menjaga dia daripada dia melakukan maksiat. Mungkin kalau dia keluar balik rumah, dia buat maksiat kan, contoh. Jadi dia tunggu kat masjid tu menyelamatkan dia daripada dia buat maksiat. Itu ialah riba. Itu hadis nombor 2 juga. Nabi cakap fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Nabi ulang 3 kali. Jadi hikmah Nabi ulang 3 kali ni ialah ihtimam wa ta'zim sya'niha. Ihtimam ni nak mengamati, ihtimam dan membesarkan keadaannya. Nabi ulang 3 kali fadzalikumur riba, fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Tunggu sembahyang sampai sembahyang satu lagi tu ialah riba. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, Nabi ulang sampai 3 kali ni, Nabi nak bagi tahu bahawa perkara menunggu sembahyang ni ialah satu perkara yang besar. Bukan benda lekeh-lekeh. Fadzalikumur riba li ta'zimi sya'niha. Nak bagi tahu besarnya perbuatan tunggu sembahyang sampai sembahyang satu lagi. Sampai Nabi ulang 3 kali. Ihtimam tu. Nabi nak jaga sungguh, amat-amati benda tu. InsyaAllah sempat. Bab ma ja'a fil mandil ba'dal wudu. Bab pada mandil ni macam towel lah, tapi yang kecil punya tu. Tolak kecil tu. Sapu tangan lah kita panggil. Ba'dal wudu, selepas wudu. Bab tuala selepas wudu. Wa bihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' ibn Jarrah qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Zaid bin Hubab an Abi Mu'adh an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunashafu biha ba'd al-wudu. Qala Abu Isa hadithu Aisyah laysa bil qa'im wa la yasihu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-bab shay'. Wa Abu Mu'adh yaqulu huwa Sulaiman bin al-Arqam wa huwa dha'if 'inda ahli al-hadith. Qala wa fi al-bab al-Mu'adh bin Jabal. Hadis daripada Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi kata Rasulullah SAW tu ada satu khirqah, perca kain yang Nabi lap dengan perca kain itu selepas wudu. Maksudnya Nabi ni dia ada macam satu tolak, lepas wudu Nabi akan lap. Okey, ni hadis ni. Ya? Yang ni hadis nombor 53. Yang kertas baru dapat tu. 57. Dekat belakang sikit ada. Ke dia silap nombor 55 Ustaz. 55. Kita ada tu. 55. Kalau tak ada 52. 54 tak ada. 54 tak ada. Ke mana dia mau hilang? Ya. Ini start 63. Betul lah yang ni. Ini kitab lain kot. Ini kitab jalan lain. Ini kitab Bulughul Maram. Kitab satu lagi kat dalam ni. Memang tak ada semua kan? Tak ada kan? Kat belakang pun tak ada juga. Tak ada. Tu ambil yang lainnya. Dari satu kat dalam. Perbahasan hadis ni tak apa. Okey, tak apa. Kita perbahasan lagi. Dekat sini ni Nabi dia ada satu sama lagi belakang sini. Hadis 54. 54 ada 54. 54 ada. Tak ada. Dia 53 54 tak ada Ustaz. Terus 55. Saya baca 54. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف. ورشد بن سعيد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهم في
tabadduli ba'da al-wudu wa man karihahu innama karihahu min qibali annahu qila innal wudu yuzanu wa ruwiya dhalika an Sa'id ibn al-Musayyab wa Zuhri wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Humayd ar-Razi qala hadatsana Jarir qala hadatsani Ali ibn Mujahid anni wa huwa indi thiqah an Sa'laba an Zuhri qala innama kuriha al-mindil ba'da al-wudu li anna al-wudu yuzanu. Ini 54 ya Ustaz eh? Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sallallahu alaihi wasallam ni khirfatun. Khirfatun yunashafu Ini yang ada orang dah. Baca ambil. 58 ni dah. Ha. okey, ni yang hadis 53 ni. Ini 53 Ustaz. Ya, ya. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunashafu biha ba'da al-wudu. Adalah Nabi ada bagi Nabi SAW tu satu percakapan yang dia lap dengan percakapan itu selepas wudu. Hadis riwayat Aisyah. Hadis nombor 53. Ni sekarang perbahasan dia masalah pada mengelap selepas wudu. Okey. Masalah mengelap selepas wudu. Mengelak anggota lah, lepas wuduk tu kita lak anggota tu kan. Di sisi jumhur mubah, harus selepas wuduk nak lak harus di sisi jumhur. Dalil bagi jumhur ialah hadisul bab. Hadis ni lah harus. Di sisi jumhur harus untuk mengelak. Yunashafu. Yunashafu dilak. Mubah di sisi jumhur ialah nak lap lepas wuduk ni ialah mubah, harus. Kalau tak sejuk yang cuaca muqtadi, cuaca biasa-biasa ni lah. Di sisi imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mustahab tinggalkan mengelak. Yang baik dia jangan lap. Di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mustahab tinggalkan mengelak. Kalau macam time winter waktu tu lap lah, nak buat macam mana, sejuk waktu tu yang biasa-biasa ni ya. Kalau lap tak payah lap, tak apa. Dimustahabkan, disunatkan jangan lap. Kalau di sisi jumhur nak lap tak nak lap suka je. Harus mubah, harus. Jadi dalil bagi mazhab, dalil bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ialah hadis riwayat Maimunah di dalam kitab Bukhari pada masalah mandi Nabi ni. Thumma ataituhu bil mindili faraddadahu. Thumma ataituhu bil mindili faraddadahu. Kemudian ini Maimunah kata
lepas Nabi mandi, habis mandi, lepas tu Maimunah kata, isteri Nabi Maimunah kata, kemudian summa atatu, kemudian aku bawa datang kepada Nabi bil mindili, kemudian aku bawa datang, aku beri kepada Nabi mindi dengan tuala kecil, dengan tuala faraddadahu, maka Nabi pun tak ambil. Nabi rat, Nabi bagi balik, maksudnya Nabi tak ambil. Jadi faham daripada Nabi tak ambil ini ialah eloknya lepas mandi, lepas wuduk ni tak lap. Sebab faraddadahu, Nabi bagi balik. Jadi di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i, inilah dalil bagi mazhab kita, mustahab jangan lap, tinggal di basah-basah tu. Tapi kalau ikutlah, kalau waktu winter ke apa semua tu kan, itu lap lah biasa tu, dia orang letak kain tu. Lepas tu ni hadis yang Nabi lap ni macam mana? Mazhab kita takwil kata ala hasbil ahwal, di atas sekira-kira keadaan. Mungkin cuaca sejuk, ada uzur, tak apalah, tak ada masalah. Tapi yang paling elok ialah jangan lap, mustahab jangan lap. Faham daripada Nabi tak ambil, Nabi bagi balik. Okay, insyaAllah sempat. Itu hadis 54 tu supaya macam tu juga dia punya ni. Hadis 55. Babu fi ma yuqalu ba'da al-wudu. Bab doa yang nak baca lepas wudu tu. Wa bihi qala hadatsana Ja'far bin Muhammad bin Imran al-Tha'labi al-Kufi qala hadatsana Zaid bin Hubab al-Muawiyah ibn Salih al-Rabi'ah ibn Yazid al-Dimashqi al-Abi Idris al-Khawlani wa Abi Uthman wa Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu fiha min ayyiha syaa. Qala Abu Isa wa fil bab an Anas wa Uqbah bin Amir. Qala Abu Isa hadits Umar qad khulifa Zaid bin Hubab fi hadzal hadits. Qala wa rawa Abdullah bin Salih wa ghayruhu an Muawiyah bin Salih an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris an Uqbah bin Amir an Umar wa an Rabi'ah wa an Abi Uthman an Jubair bin Nufail an Umar wa hadha hadithun fi isnadihi ittirab wa la yasihu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab kabiru shay'in qala Muhammad wa Abu Idris lam yasma' min Umar syai'a. Okay, ini doa lepas wudu. Ibnu Umar kata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, Rasulullah baca lepas Rasulullah berkata, siapa yang wudu fa ahsana wudu, lepas tu dia memperelokkan wudu dia. Lepas tu dah habis, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Nescaya dibukakan bagi dia pintu syurga yang 8. Dia boleh dia nak masuk yang mana-mana, ikut dia lah. Ini fadilat baca doa lepas ni. Lepas wudu, hadap ke kiblat, angkat tangan, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku ni daripada orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku ni daripada kalangan orang yang bersih, mutatahhirin. Kalau dalam hadis lain nak tambah wa ja'alni min ibadika salihin. Itu akhirnya itu fadilat dia. Siapa baca ni, Allah Taala nak bukakan bagi dia pintu syurga 8-8, dia boleh masuk ikut mana-mana yang dia nak. Masya-Allah, besar sekolah. Jadi insya-Allah kita semua dapat amal. Belajar untuk amal, salah satu dia, dan untuk sampaikan. Babun fil wudu bil mud. Bab pada wudu dengan apa ni? Satu mud. Mud. Satu ni ada mud ni apa? Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Mani wa Ali bin Hujr qala hadatsana Isma'il bin Ulayya wa Abi Raihana an Safina anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'. Qala fi babi an Aisyah wa Jabir wa Anas bin Malik. Qala Abu Isa hadits Safina haditsun hasanun sahih wa Abu Raihana ismuhu Abdullah bin Matar. Bab pada berwudu dengan satu mud. Safina dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud, mandi dengan satu sok. Okey. Mud ni wa kata rawa ba'd ahli ilmi al-wudu bil mud wal ghusl
بالصوم. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقي أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي. Mud ni ialah satu ukuran. Macam kita agak satu liter apa macam tu kan. Mud ni di sisi mud ialah 1 liter dan 1/3 Baghdad. 1 liter dan 1/3 liter. 1 liter dan 1/3 liter mud. Ni di sisi jumhur. Di sisi jumhur mud ialah 1 retail dan 1/3 retail Baghdad. 1 dan 1/3. 1/3 maksudnya itu. 1 liter 1/3. Dia dah 1 retail dan 1/3 retail. Itu satu mud. 1.3. Dan di sisi Imam Abu Hanifah ialah 2 retail. Jadi retail di sisi Imam Abu Hanifah ni besar sikit, 2 retail. Di sisi kita 1 retail dan 1/3. Itu satu ukuran satu mud. Nabi berwuduk dengan 1 mud. 1 retail dan 1/3. Kalau di sisi Imam Abu Hanifah 2 retail, besar sikit. Di sisi dan mud sok ni apa? Sok yang orang bayar zakat tu. Di sisi jumhur, maksud dia di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 3 orang ni. Lepas tu Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala. Ambil satu yang mazhab Hanafi ni masuk dalam ni. Imam Abu Yusuf dia kata satu sok ni ialah 5 liter dan 1/3 liter sok. Satu sok ni ialah 5 liter dan 1/3 liter. Itu sok. 5 liter dan 1/3 liter. Di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Dan di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, anak murid dia Muhammad bin Hasan. Di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, satu sok tu ialah 8 liter. Satu sok ialah 8 liter. Jadi sok dia orang ni besar lagi pada sok yang biasa kita guna ni. Okey. Dalil bagi jumhur, dalil bagi kita yang katakan satu sok ni ialah 5 liter dan 1/3 liter ni ialah naqli ahli Madinah khalfa anis salaf. Dia Imam Abu Yusuf ni, dia ni anak murid Imam Abu Hanifah. Glamour lah Imam Abu Hanifah. Bawah dia ada 2 orang anak murid, Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad bin Hasan. Dia orang ni memang anak murid Imam Abu Hanifah yang glamour. Lepas tu satu ketika Imam Abu Yusuf ni dia pergi Madinah. Lepas tu dia muzakarah dengan Imam Malik. Contohnya lebih kurang cerita dia senang-senang. Sebelum tu muzakarah pertama masalah sujud sahwi di sisi Imam Malik. Kalau tambah, kita sambah dalam pergerakan, dalam sembahyang, sujud lepas bagi salam. Kalau terkurang, sujud sebelum salam. Di sisi Imam Malik. Di sisi kita sebelum kan. Kita masa kita Syafi'i. Lepas tu Imam Abu Yusuf tanya Imam Malik, dan kalau dia terlupa kata dia tertambah, contoh macam tu lah. Tu Imam Malik tak jawab. Kita tak pernah. Tu esok tu kan, ataupun macam mana cerita dia, Imam Malik dia panggil anak-anak kepada Ansar ni buat keluar mud ni lebih kurang macam sukatan. Mud sok yang cerita piramidi yang yang lapuk tu itu kan mud yang dia letak tegar bawah tu buat nasi sukatan. Lepas tu tunjuk dekat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni dia ikut mazhab Tok Guru dia, pendapat Tok Guru dia yang kata sok ni ialah 8 liter. Lepas tu dia tunjuk
Lepas tu ramai lagi lah anak-anak Ansar ni tunjuk. Ni sok Hijaz. Ni sok yang Nabi guna. Lepas tu sok tu lebih kurang 5 liter dan 1/3. Ni dalil bagi jumhur ialah kisah Imam Abi Yusuf ni pergi jumpa dengan Imam Malik. Lepas tu dia orang debatkan muzakarah kan. Dekat situlah Imam Abu Yusuf dia keluar daripada apa? Dia tak ikut masalah ni, dia tak ikut pendapat guru dia Imam Abu Hanifah yang kata satu sok ialah 8 liter, tapi dia ikut pendapat jumhur yang kata satu sok ialah 5 liter dan 1/3. Dalil terang-terangan tu sok ahli Madinah tu. Jadi anak-anak ahli Madinah ni guna sok macam ni. Zaman bapa mereka, zaman Nabi, sok serupa tu jugalah. Takkan dah mengecil lah kot. Tu. Ini dalil bagi jumhur yang kata sok ialah 5 liter dan 1/3. Ambil daripada kisah ambil daripada kisah Abi Yusuf pergi jumpa Imam Malik, lepas tu debat muzakarah. Sok yang diambil daripada ahli Madinah ni ialah daripada khalaf, ambil daripada salaf ialah 5, lepas tu 1.3. Itu masalah dia. Adakah ini masalah fiqh pula. Adakah dihadkan satu mud untuk berwuduk dan satu sok untuk mandi? Adakah tahdid? Satu wuduk, satu mud. Kalau nak wuduk mesti kena satu mud. Kalau nak mandi mesti kena satu sok. Kalau kurang daripada satu sok tak sah mandi. Contohnya, adakah dihadkan satu mud untuk wuduk dan satu sok untuk mandi? Jadi di sisi Ibnu Sya'ban daripada mazhab Maliki dan Muhammad bin Hasan, Muhammad dari Imam Muhammad daripada mazhab Hanafi menghadkan. Di sisi Ibnu Sya'ban daripada mazhab Maliki dan Muhammad bin Hasan daripada mazhab Hanafi menghadkan. Dia letak had. Kalau nak wuduk mesti kena satu mud. Kurang tak boleh. Kalau nak mandi mesti kena satu sok. Kurang tak boleh. Ini di sisi Ibnu Sya'ban daripada mazhab Maliki dan Muhammad bin Hasan daripada mazhab Hanafi. Di sisi jumhur pula tidak dihadkan. Bukan kata mesti wuduk satu mud. Kalau kurang tak wuduk tak sah. Mandi satu sok, kalau kurang wuduk tak sah dah. Di sisi jumhur tidak dihadkan. Bahkan mustahab saja. Di sisi jumhur tidak dihadkan, bahkan hanya mustahab sahaja. Dalil bagi jumhur ialah hadis di dalam Muslim. Hadis di dalam kitab Muslim. Hadis di dalam kitab Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu min ina'in huwa al-farqu minal janabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu min ina'in, dia mandi daripada satu bekas. Yaqtasilu mandi, dia mandi daripada ina'in, daripada satu bekas. Huwa, bekas ni ialah al-farqu. Okey. Yaqtasilu tu minal janabah. Okey, ambil balik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mandi junub. Ini yang ini. Dia mandi junub daripada satu bekas
bekas tu ialah al-farqu. Sekali ulang. Sesungguhnya Rasulullah SAW dia mandi junub daripada satu bekas. Bekas ni ialah al-farqu. Apa al-farqu? Al-faraq ni ialah 3 sok. Nabi dia pernah mandi junub daripada 3 bekas. Yang bekas tu dia punya ukurannya ialah 3 sok. Ini dalil bagi jumhur yang tak menghadkan mesti kena 1 sok saja untuk mandi. Sebab Nabi dia pernah mandi 3 sok. Lepas tu yang Nabi mandi kalau 1 sok ni mustahabun, dimustahabkan. Okay, Nabi pernah mandi junub daripada satu bekas, dan bekas tu ialah al-farqu. Apa maksud al-farqu? Salah satu as-sa'in, 3 sok al-farqu. 3 sok. Jadi pernahlah Nabi pernah mandi lebih daripada 1 sok. Jadi tak mesti 1 sok untuk mandi. Inilah dalil bagi jumhur yang mengatakan tak, bukan 1 sok tu bukan had, bukan tahdid. Min ina'in. Ina bekas. Min ina'in. Ina'in huwa ina tu ialah al-farq. Faraq ni itulah benda apa faraq? 3 sok. Okey, tak apa tulis. Kita jalan pelan-pelan. Babu maja'a fi karahiyatil israfi fil wudu' bil ba'. Bab pada makruh berlebih-lebihan pada wudu dengan air. Nabi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Kharij bin Mus'ab an Yunus bin Ubaid an al-Hasan an Utayb bin Damrat as-Sa'di an Ubay bin Ka'b an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil-wudu' syaytanan yuqalu lahu al-walahan fattaqu waswasal ma qala wa fil bab عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي وصحيح عند أهل الحديث لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قال ولا يسير في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعف ابن المبارك. Bab pada makruh berlebih-lebihan pada wudu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi wudu tu ada setan yang nama dia al-walahan. Nama pada berwudu tu ada setan nama dia walahan. Kata Nabi kita, fattaqul waswasal ma, maka takutilah, maka berjagalah daripada was-was air. Nabi kata, kamu hendaklah berjaga daripada was-was air. Dekat air waktu kita ada wudu tu ada setan. Setan tu nama walahan. Dia buat bagi kita jadi aku ni dah basuh 2 kali ke baru sekali? Dah bersih ke? Belum. Dan air ni dah sampai 2 kolah ke belum? Setan tu nama al-walahan. Itu Nabi kata apa? Fattaqu waswasal ma. Takutlah was-was air. Maksud takut was-was air ni jangan duk layan hati tu sangat. Buat je. Jadi kat sini ni kita faham makruh pada israf, berlebih-lebihan pada wudu. Sunat 3 kali, tapi sebab kita ada layan was-was 4 kali, 5 kali, 6 kali. Jangan. Okay. Hadis ni tunjuk di atas makruh israf, berlebih-lebihan pada wudu. Makruh dia Ustaz. Kalau kita punya makruh, kalau masjid punya haram kan, itu kan. Sebab public kan. Dia dah berbahasa kat situ. Lepas tu ulama ada ijma' dah makruh kan, makruh tahrimi kan, makruh yang sampai kata haram apa? Israf berlebih-lebihan pada air ni makruh. Walaupun wuduk dekat syatin na'ar, walaupun wuduk dekat tebing sungai. Air Allah beri. Walaupun air sungai kan banyak percuma kan. Tak kurang kalau sakit kita wuduk 5-6 kali. Tak, jangan juga. Sampai 3 kali juga. Ulama ada ijma' dah kata makruh wuduk lebih dekat air tebing sungai. Situlah banyak. Ya, sebab was-was tu je lah. Bila kita layan was-was, kita akan israf, kita akan berlebih-lebihan air. Jadi jangan layan was-was. Makruh layan was-was. Okay. Bab maja'a fil wudu likulli salat. Bab pada berwudu untuk setiap kali nak sembahyang. Setiap kali nak sembahyang mesti kena berwudu. Ni. Wabihi qala hadatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala hadatsana Salamah bin Fadl an Muhammad bin Ishaq an Humaid
an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau li kulli salat tahira aw ghairu tahir. Qala qultu li Anas fa kaifa kuntum tasna'una antum? Qala kunna natawaddau wudu'an wahida. Qala Abu Isa wa hadithu Humayd an Anas hadithu hasanun gharib min hadzal wajhi wal mashhur 'inda ahli al-hadith hadithu Amr ibn Amir al-Ansari an Anas wa qad kana ba'd ahli al-'ilm yara al-wudu'a li kulli salat istihbaba la 'ala al-wujub. Wa qad ruwiya fi hadith عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال وروى هذا الحديث الأفريقي عن أبي عطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الأفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لي هشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. حديث 60 وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. Sama satu saja dia. Hadis nombor 61. Bab ma jaa annahu yusalli salawat bi wudu'in wahid. Bab pada sembahyang beberapa sembahyang dengan hanya satu wudu. Bab sembahyang beberapa sembahyang dengan hanya satu wudu. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahim bin Mahdi an Sufyan an Alqamah ibn Marsad an Sulaiman bin Buraidah an Abi qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salat falamma kana 'amul fath shalla salawat كلها بوضوء واحد ومسح على خفه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن ديثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان المحارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان المحارب بن ديثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا أصح من حديث وكيع. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الأفريقي عن أبي قطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. Tengok hadis 57 tadi, 58 tadi. Bab pada wudu untuk setiap kali sembahyang. Daripada Anas, sesungguhnya Nabi SAW adalah dia ni berwudu bagi setiap kali sembahyang, sama ada dia telah suci ataupun dia tidak suci. Rasulullah SAW dia akan berwudu untuk setiap kali sembahyang, tahiran atau ghairu tahir, sama ada dia telah suci ataupun dia tak suci. Kalau tak suci pun, kalau dah suci dia wuduk lagi, kalau nak sembahyang sekali lagi. Lepas tu Humaid ni dia tanya dekat Anas, dah yang korang macam mana lah yang korang semua buat? Lepas tu Anas kata kami berwuduk dengan satu wuduk. Kami berwuduk satu wuduk saja. Jadi yang jadi faham Nabi setiap kali nak sembahyang Nabi akan wuduk lain, sama ada suci ataupun tak suci. Dia ni sahabat ni dia ni tanya pula kat Anas, yang korang buat macam mana pula? Betul, Anas menjawab, kami satu wuduk saja. Kalau kata ada wuduk lagi, kami sembahyang lagi. Macam tu. Ini di sisi Anas. Okey. Tengok hadis nombor 2 pula, hadis 59 tu pula.
Ibni Umar, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwuduk di atas suci, dia dah suci dah tapi dia berwuduk lagi, kata Wallahu lahu bi asyra hasanat, Allah Ta'ala nak bagi dekat dia 10 hasanat, 10 kebaikan. Okey. Itu dekat sini ni, hadis ni adalah riwayat Masyrik, isnad Masyrik. Okey, tak apa, tinggal dulu. Hadis 60 supaya macam tu juga, Nabi berwuduk setiap kali nak wuduk. Lepas tu tanya, macam mana nak korang buat? Kami sembahyang dengan satu wuduk selama mana kami boleh sembahyang. Okay, tak apa. Hadis 61, Qal kana Nabi SAW, sentiasalah Nabi berwuduk untuk setiap kali sembahyang. Setiap kali nak wuduk, setiap kali nak sembahyang, Nabi akan wuduk balik. Setiap kali nak sembahyang, Nabi akan wuduk baru. Tapi pada ketika Amul Fathi, pada ketika tahun Fatah Mekah, Nabi salawat. Nabi sembahyang 5 sembahyang dengan satu wuduk. Salawat. Nabi sembahyang ke semua sembahyang tu dengan satu wuduk. Lepas tu wa masalah khufai, Nabi sapu di atas khuf tu, tak ada salah Nabi pakai khuf. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, innaka fa'alta syai'an lam takun fa'alta, kau buat yang pernah kau tak pernah buat? Bukan. Nabi buat, Nabi buat yang Nabi tak pernah buat. Kata Nabi tak, amdan fa'altu, saja aku buat. Jadi faham daripada sini, Fatah Mekah tu Nabi semayang 5 kali terus semayang dengan satu wuduk. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, tak pernah pun nampak ni, terus saja nak buat. Macam tu Nabi jawab, mudah-mudah. Okey. Sebenarnya Sayyidina Umar tanya dengan Rasulullah. Tak apa, innaka fa'alta syai'an lam takun fa'alta, kamu buat apa yang kamu tak pernah buat, tak pernah nampak pun. Biasa setiap kali nak sembahyang wuduk. Amdan saja aku nak buat. Amdan fa'altu. Sedang duduk tak petang. Okey. Di sisi jumhur, berwuduk untuk setiap kali nak solat ialah mustahab. Berwuduk untuk setiap kali nak solat ialah mustahab. Kalau tak ada wuduk tu wajib lah, tak kisahlah ni. Berwuduk untuk setiap kali nak solat, orang panggil tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk ialah mustahab di sisi jumhur. Tajdidul wuduk ni ialah mustahab, tak sampai ke tahap wajib. Dalil ni semua hadis ni, hadis yang kita jumpa semua ni, hadis 58 ni sampailah 61 ni. Dan di sisi Ikrimah dan Ibnu Sirin rahmatullah alaih, di sisi Ikrimah dan Ibnu Sirin rahmatullah alaih, wajib berwuduk untuk setiap kali nak solat. Wajib berwuduk untuk setiap kali nak solat. Dalil bagi Ikrimah dan Ibnu Sirin yang mewajibkan nak berwuduk untuk setiap kali solat ialah surah Maidah ayat 6. Okay, bab wuduk ni, kalau bab wuduk dia punya tempat kembali dia surah Maidah ayat 6. Kok mana-mana pun surah Maidah ayat 6. Kalau dalam masalah wuduk ni, dalil dia tu surah Maidah ayat 6. Idza qumtum ila solat. Idza qumtum ila solat. Idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salat. Okey. Dan idza qumtum ila salat itu sama dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah muka, basuhlah tangan. Okey. Idza qumtum ila salat, apabila kamu nak berdiri untuk sembahyang, apabila kamu nak menunaikan sembahyang. Jadi ayat Quran kata, apabila kamu nak sembahyang, kamu kena berwuduk. Jadi dua ulama ni faham kata untuk setiap kali nak wuduk mesti kena berwuduk. Setiap kali nak wuduk, setiap kali nak solat mesti kena berwuduk. Itu cara kefahaman dia. Jadi mewajibkan wuduk untuk setiap kali solat. Faham daripada idza qumtum ila solat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu jumhur jawab balik macam biasa. Jumhur yang tak mewajibkan tapi mustahab saja, jumhur jawab balik idza qumtum ila solah ni kita kena tambah sikit dekat sini
Muhdithina. Apabila kamu bangun nak sembahyang, hal keadaan kamu ni berhadas. Muhdithina, dia ada kait. Dia ada kait dengan berhadas. Kalau tak berhadas, tak apa, tak perlu pada faghsilu wujuhakum. Kalau nak faghsilu wujuhakum, nak berwuduk ni mesti kena muhdithina. Faham daripada mana dekat muhdithina ni? Faham daripada hadis di dalam Musnad Darimi, la wudu'a illa min hadathin. Hadis di dalam Musnad Darimi, la wudu'a illa min hadathin. La wudu'a illa min hadathin. Tak ada jenis wudu kecuali daripada berhadas. Maksudnya nak wudu ni mesti kena berhadas dulu. La wudu'a illa min hadathin. Hadis di dalam Musnad Darimi, perkataan Nabi SAW, la wudu'a illa min hadathin. Tak ada jenis berwuduk kecuali daripada berhadas. Maksudnya kalau nak berwuduk mesti kena berhadas dulu. Okey, berwuduk ni hanya kerana sebab berhadas. Jadi faham daripada hadis ni lah kita takdirkan dekat ayat Quran ni, ya ayyuhallazina, okey, idza qumtum ila solat muhdithina. Betul dekat sini baru dia nak dekat faghsilu tu. Dekat sini baru nak faghsilu. Jadi nak faghsilu ni ayat wudu, dia kena muhdisina dulu, dia kena berhadas dulu. Kena berhadas dulu ni faham daripada mana? Faham daripada hadis yang di dalam Sunan Darimi, la wudu'a illa min hadatsin. Tak ada jenis wudu kecuali dari kerana berhadas. Nak berhadas dulu baru wudu. Wudu hanya dari sebab berhadas. Okey. Lepas tu yang okay, insya-Allah sempatlah sini nak jumhur perbahasan. Yang hadis 59 tu, man tawadda'a ala turin kataballahu lahu bi asyra hasanat tu, Allah siapa berwuduk di atas tuhur, maksudnya dia dah suci dah, lepas tu dia berwuduk sekali lagi, Allah Taala nak bagi dia 10 hasanat tu ialah Allah Taala nak bagi dia 10 jenis kali wuduk. Maksudnya macam sekali wuduk dapat pahala macam ni. Dia wuduk sekali kedua tu akan dapat pahala 10 kali wuduk. Soalan baca pahala 10 kali wuduk. Ni ayat orang panggil apa yang jenis 10-10 ni dalam surah Al-An'am ayat 160 tu. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa buat satu kebaikan, dia akan dapat seolah-olah 10 kebaikan dia buat. Pahala seolah 10 kebaikan. Jadi siapa yang dah berwuduk padahal dia dah suci dah, dia seolah-olah dia akan dapat 10 kali pahala wuduk. Ini faham pada hadis 59. Cuma dia walaupun wuduk ni baik, tajdidul wuduk ni baik, mustahab tajdidul wuduk. Dalil dia kalau wuduk sekali lagi akan dapat seolah-olah 10 kali pahala wuduk. Cuma dia untuk orang yang dah sembahyang dengan wuduk yang pertama tu. Ni di sisi kita. Gimana ni? Untuk orang yang dah sembahyang dengan wuduk yang pertama tu. Dia dah sembahyang, dia dah wuduk, lepas tu dia dah sembahyang dah. Nak sembahyang sekali lagi baru mustahab tajdidul wuduk. Tapi kalau dia tak sembahyang lagi yang pertama, wa kariha qaumun, makruh pula dia nak wuduk sekali lagi. Macam kita dah wuduk, lepas tu wuduk kita ni kita belum nak sembahyang apa lagi. Tengok-tengok kita nak wuduk sekali lagi. Bahkan makruh kat situ. Ilat sebab apa yang mengatakan makruh kita wuduk sekali lagi? Wa sababatu dzalika, sebab tu ialah israf. Apa makna israf? Berlebih-lebihan. Masalah waswas tu kan. Wuduk ni kau tak guna lagi. Lepas tu kau nak wuduk sekali lagi. Makruh dekat situ. Sebab apa makruh? Sebab israf. Berlebih-lebihan. Melebih-lebihkan guna air. Di sisi pendapat kita. Kalau nak tajdid wuduk ni mustahab dekat mana? Kalau dah semayang dah untuk wuduk pertama, dah guna dah. Lepas tu nak semayang sekali lagi baru wuduk.
Kalau tak guna lagi, lepas tu nak wuduk sekali lagi, dekat situ jadi makruh pula. Sebab israf, sebab berlebih-lebih. Okey, dekat hadis 59 ni dia kata wa hadha isnadun masyriki. Hadis ni ialah isnad masyriki. Ni kita masuk sikit dekat periwayat dah. Bila isnad masyriki ni orang panggil isnad yang dekat belah masyrik, iaitu ahli Kufah dan ahli Basrah. Hadis, bila kita jumpa hadis, dia kata isnad masyriki ataupun riwayat ahli masyrik. Isnad masyriki ni hadis yang riwayat dia ahli Kufah dan ahli Basrah. Jadi kita faham kalau isnad maghribi, periwayat dia ahli Hijaz, Mekah, Madinah, area semua tu. Betul. Satu lagi dekat hadis 61 tu pula yang Nabi kata amdan fa'altu. Sayyidina Umar tanya, tak pernah pula tengok kau buat macam ni. Biasa tiap-tiap kali wuduk setiap kali nak sembahyang kau wuduk lain. Lepas tu kali ni 5 kali sembahyang terus. Tu Nabi kata amdan fa'altu, saja aku buat. Jadi kita faham dekat sini Nabi selalu tajdid wuduk. Faham daripada 2-3 hadis ni, Nabi selalu tajdid wuduk kerana nak bagi tahu tajdid wuduk tu ialah mustahab. Nabi tajdid wuduk kerana mustahab. Nabi tajdid wuduk kerana mustahab. Lepas tu dekat sini ni, lepas tu Nabi takut umat dia fikir wajib. Nabi takut umat dia fikir wajib. Nabi pun buatlah sekali macam ni, himpun semayang. Jadi Nabi buat yang bagaimana? Libayan jawaz. Nabi buat ni nak beritahu kata harus juga kalau tak tajdid wudu. Yang tu kaedah dia. Dia mana-mana pun kita akan jumpa banyak jenis macam ni. Biasa minum duduk, sekali-sekali hadis Nabi minum berdiri. Kencing duduk, sekali ada kencing berdiri. Contoh banyak. Jadi jenis-jenis perbuatan jenis macam ni orang panggil libayani jawaz. Nabi buat libayani jawaz. Nak bagi tahu kata benda ni boleh buat, harus. Kalau tak buat, Nabi takut benda ni haram buat pula. Nabi takut umat dia fikir macam tu. Bila Nabi tu wudu, setiap kali nak wudu, Nabi takut bagi umat dia fikir kata wajib pula setiap kali nak sembahyang. Jadi Nabi buat sekali untuk kata libayani jawaz, boleh juga. Jadi kita faham kalau nak sembahyang banyak-banyak kali, nak himpun sembahyang macam ulama-ulama dulu kan, boleh sembahyang isyak dan subuh dengan satu wudu, boleh, tak ada masalah kalau boleh tahan. Tapi yang paling baik tajdid dulu. Ni tak ada masalah, kata ulama dulu tak baik, itu tak ada, mungkin ulama dulu dia tak sempat ke kan. Tak ada masalah apa. Yang paling baik tajdid dulu. Sikit lagi. Bab majaa fi wudu'ir rajuli wal mar'ati min ina'in wahid. Bab pada wuduk lelaki dan perempuan daripada satu wuduk, satu bekas. Bekas lelaki pun sembahyang ambil wuduk, perempuan ambil bekas wuduk daripada bekas juga. Buat kolah campur lelaki perempuan dalam mula cakap. Wa bi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Syaqsa an Ibn Abbas qala hadatsani Maimunah qala kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min al-janabah fa qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih wa huwa qawlu amatil fuqaha alla ba'sa ay yaktasila ar-rajulu wal mar'atu min ina'in wahid. Qala wa fil bab an Ali wa Aisyah wa Anas wa Ummu Hani wa Ummi Subayyah al-Juhaniyah wa Ummi Salamah wa Ibn Umar. Qala Abu Isa wa Abu Sya'tha ismuhu Jabir bin Zaid. Maimunah kata, aku dengan Nabi kita orang mandi daripada satu bekas. Kita orang mandi junub daripada satu bekas. Jadi boleh lelaki dengan perempuan wudu ataupun mandi daripada bekas yang sama. Okey. Imam Tahawi nukil, lepas tu Imam Qurtubi pun nukil, lepas tu Imam Nawawi pun nukil buat keluar apa? Ittifaq. Ulama ittifaq harus lelaki dan perempuan mandi daripada satu bekas. Boleh. Maksud dia ambil daripada bekas sama. Imam Tahawi nukil. Mula-mula Imam Tahawi nukil. Lepas tu pula Imam Qurtubi pula nukil. Lepas tu pula Imam Nawawi pula nukil. Apa nukil tu? Ittifaq, ulama telah ittifaq harus mandi laki dan perempuan daripada bekas yang sama. Tak ada masalah. Qurtubi.
Imam Qurtubi. Masuk sikit. Bab ma jaa fi karahiyati fadli tuhuril mar'ah. Bab pada makruh lebihan apa ni? Air suci perempuan. Tadi mandi sekali harus lah nak buat tu. Mandi sekali ulama dah ittifaq dah. Wuduk sekali ulama dah ittifaq dah kata boleh. Ni lebihan. Orang perempuan dia wuduk, lepas tu dia pergi, kita pula nak sambung. Boleh ke tak boleh? Ni. Bab pada makruh makruh pada guna lebihan air wuduk, air tahur perempuan. Macam dia mandi wajib, bekas yang dalam bekas dia mandi wajib tu, air tu boleh guna ke tidak? Ni. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' an Sufyan an Sulaiman at-Tamimi an Abi Hajim an rajulin min Bani Ghifar qala naha Rasul sallallahu an fadli tuhuril ma' an fadli tuhuril mar'ah. Okey, rajulin min Bani Ghifar kata Rasul sallallahu telah melarang daripada lebihan air perempuan bersuci. Mudah-mudah kalau macam bekas tempayan apa kan, perempuan dia mandi wajib, mandi junub, isteri mandi wajib dulu. Lepas tu dia keluar, suami ni nak sambung, nahar Rasulullah. Nabi tak bagi guna air yang lebih dalam bekas. Ni faham daripada hadis ni. Makruh tahrimi, ikutlah. Tak boleh lah. Nanti kita akan bahas insya-Allah. Qala wa fil bab an Abdullah bin Sarjis qala Abu Isa wa kariha ba'd al-fuqaha al-wudu'a bi fadli tahuratil mar'a wa huwa qaul Ahmad wa Ishaq wa kariha fadl tuhuriha wa lam yaraba bi fadli suriha ba'sa. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا هاجم يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسورها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن وأبو هاجم اسمه سودة ابن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار. Terjemah macam tadi juga. Babu ma jaa fi rukhsah fi dhalik. Bab pada ada rukhsah pula pada demikian. Nak berwuduk daripada bekas perempuan tu ada rukhsah pula. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak ibn Harb an Ikrimah an Ibn Abbas qala ihtasala ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafna fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatawadda minhu fa qala ya Rasulullah inni kuntu junuba fa qala innal ma'a la yujnib fa قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. Ibn Abbas kata hadis Ibn Abbas sebahagian isteri Nabi mandi, setengah isteri Nabi mandi pada bekas jafnah ni, bekas besar, pada satu bekas besar. Lepas tu Nabi nak berwuduk daripada bekas tu. Lepas tu yang isteri dia tadi tu pun cakap, isteri dia mandi, habis mandi dia keluar, lepas tu Nabi pun nak wuduk, lepas tu isteri dia cakap, aku mandi junub ni. Lepas tu Nabi kata innal ma' la yujni, sesungguhnya air itu tidak menjunubkan. Air ni tak ada masalah apa, tak rosak. Mudah-mudahan air tak rosak, air ni tak menjunub. Jadi masalah lelaki keluar lelaki guna apa ni? Bifadli su'riha. Su' ni apa? Air liur, air minuman. Kalau seorang lelaki minum daripada bekas air perempuan minum, untuk kita pula minum lah. Romantik lah, ikut lah. Bekas dia tu tak apa dah. Itu baksan, tak ada masalah, boleh. Minum daripada bekas minum air perempuan tu, orang panggil apa? Fadli su'riha, bekas air liur, bekas air minuman boleh. Masalah sekarang ni, masalah lelaki bersuci guna air lebihan perempuan. Bukan lebihan minum ni, lebihan yang lain ni, yang mandi banget. Masalah lelaki bersuci guna air lebihan perempuan. Di sisi Ibnu Umar, lepas tu Ummul Mukminin Juwairiyah, isteri Nabi nama Juwairiyah. Di sisi Ibnu Umar, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris, lepas tu Sya'bi, Ishaq, Hasan, Ahmad dan Daud Zahiri. Lebih kurang 7 orang ni, Daud Zahiri.
tidak harus seorang lelaki bersuci menggunakan lebihan air perempuan. Ini di sisi pendapat dia orang. Pendapat Ibnu Umar, Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris, Sya'bi, Ishaq bin Rahawai, Hasan al-Basri, Ahmad bin Hanbal dan Dawud Zahiri rahmatullah alaih, semua ni radhiyallahu ta'ala semua ni tidak harus seorang lelaki bersuci menggunakan lebihan air perempuan. Tak boleh. Perempuan mandi, lepas tu dia keluar, kita nak sambung mandi, kita nak sambung wuduk dengan air yang lebih dan terpayar tu tak boleh. Dalilnya tu hadis tu 63. Sekarang pakai pipe tak ada masalah. Sekarang pakai pipe tak ada masalah. Tapi dah lalu ni kita bahas sikit. Okey. Dalil dia hadis 63 tu. Jumhur, di sisi jumhur harus seorang lelaki bersuci menggunakan lebihan air perempuan. Dalil bagi jumhur hadis 65. Innal ma' la yujni. Seorang isteri Nabi ni mandi junub, lepas tu dia keluar, lepas tu Nabi nak wuduk, lepas tu dia kata aku wuduk, aku junub ni, lepas tu Nabi kata tak ada masalah apa. Innal ma' la yujni. Air itu tak menjunubkan. Air itu tak rosak. Okay. Jadi cara jumhur dia jawab, orang panggil apa? Dekat hadis yang tak bagi itu, Nabi tak bagi itu ialah Nabi tak bagi itu ialah makruh tanzih. Makruh tanzih. Tak sampai ke tahap haram lah, tanzih saja. Sebab ada yang Nabi bagi. Ini Nabi siap Nabi boleh lagi. Dia keluar dua tiga cara jawapan. Kita ambil satu saja. An-nahyu mahmulun ala tanzih. Larangan tu ditanggungkan di atas tanzih. Tak sampai ke tahap haram, tahap tanzih saja. Qarina faham di mana-mana. Faham di mana ni Nabi pun buat. Jadi Nabi larang tu seolah-olah tak sampai ke tahap haram lah. Ilat dia, sebab dia, sebab mungkin orang perempuan pengotor. Macam tu dia beritahu. Ada kebiasaan orang perempuan Arab tu lok-lok sikit dah, pengotor sikit. Jadi Nabi tak jangan wuduk daripada bekas lebihan perempuan. Bisa sebenarnya tak ada masalah pun sebab benda kita tak nampak. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Itulah salah satu sebab dia. Bukan perempuan kita apa, perempuan Arab lah. Suasana masa tu lah. Mungkin kot suasana masa tu. Ya, ada apa soalan lagi? Tak ada lah, insya-Allah. Tak ada, alhamdulillah. Jadi insya-Allah lah kita boleh ambil manfaat daripada apa yang kita belajar ni, kita dapat amal benda yang kita boleh amal, dan kita dapat sampaikan yang baik kepada Allah Taala, tak baik atas kelemahan diri saya. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.